Selamat pagi murid sekalian. Pada hari ini cikgu akan terus menggunakan buku teks iaitu muka surat 67 hingga 70. Terlebih dahulu, cikgu minta murid sekalian untuk buka buku teks kamu ke muka surat 67. Pada hari ini kita akan cuba melihat petikan ini iaitu yang berkaitan dengan catat maklumat. Apa itu catat maklumat? Yaitu bila kita sudah baca petikan, kita perlu menganalisis petikan tersebut dan mengambil informasi ataupun maklumat yang penting daripada petikan tersebut. Baiklah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk baca petikan ini. Murid sekalian, sila dengar dengan teliti apabila cikgu sedang membaca petikan ini. Orang berbudi kita berbahasa. Puan Malini, Ibu Varuni, beliau doktor yang bertugas di hospital Selayang. Pada suatu malam, Puan Malini menerima panggilan telefon daripada Puan Zila. Beliau memberitahu bahawa Hanis, anaknya, demam. Puan Malini segera ke rumah Puan Zila kerana beliau amat prihatin akan jirannya. Puan Malini yang penyayang itu telah memeriksa badan Anis dan memberikannya ubat. Puan Zila, jiran Puan Malini, beliau guru yang mengajar di SJKC Selayang Baharu. Hobi Puan Zila membuat kek. Puan Zila membuat kek untuk Varuni pada majlis sambutan ulang tahun kelahiran Varuni. Beliau menghantar kek yang dibuat kerana beliau amat prihatin terhadap Varuni. Beliau juga seorang yang penyayang. Beliau menganggap Varuni seperti anaknya sendiri. Baiklah, kita telah habis baca petikan ini. Marilah kita tengok bahagian di bawah, iaitu catat ini. Seperti yang murid dapat lihat di sini, bahagian ini merupakan semua yang berkaitan dengan Puan Malini. Dan bahagian di tengah ini, murid sekalian boleh nampak ada garisan yang bersambung antara Puan Malini dengan Puan Zila. Ini bermakna dua perkara yang berada di tengah ini merupakan pewatakan yang sama ataupun yang hampir sama terdapat pada Puan Malini maupun Puan Zila. Maksudnya kedua-dua mereka, kalau di sini kita nampak contoh di sini letak penyayang, maksudnya tidak kira Puan Malini maupun Puan Zila, kedua-duanya adalah seorang yang penyayang. Okay. Manakala di sini ialah semua yang berkaitan dengan Puan Zila sahaja. Baiklah, kita nampak murid sekalian, nampak di sini ada contoh kan. Puan Malini ialah seorang doktor, manakala Puan Zila ialah seorang guru. Okay, jadi kita perlu cari lagi apa yang beza antara Puan Malini dengan Puan Zila. Kita kena tulis di sini. Dan apa yang persamaan antara Puan Malini dengan Puan Zila. Okay, jadi marilah kita tengok semula petikan ini. Okay. Jadi kali ini cikgu akan pergi dengan lebih
laju sedikit. Okey, cikgu akan gariskan. Gariskan. Okey, jadi mula-mula mereka menyatakan bahawa Puan Malini ialah doktor. Okey. Yang bertugas di mana? Di hospital Selayang. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang berbeza. Kita tengok lagi yang lain. Jadi Puan Malini menerima panggilan telefon daripada Puan Zila. Di sini ada apa-apa yang berkaitan dengan Puan Malini? Tiada. Sebab ini hanya memberitahu apa yang berlaku. Okey. Lepas itu beliau memberitahu bahawa Hanis anaknya demam. Di sini ada apa-apa yang mengenai Puan Malini? Tiada. Ini juga mengenai apa yang berlaku. Puan Malini segera ke rumah Puan Zila kerana beliau amat prihatin akan jirannya. Di sini ada apa-apa yang berkaitan dengan Puan Malini? Ada. So di sini ada menyatakan Puan Malini ialah seorang yang prihatin. Okey. Dan seterusnya, Puan Malini yang penyayang itu telah memeriksa badan Anis dan memberikannya ubat. Jadi adakah di sini terdapat sesuatu yang berkaitan dengan Puan Malini? Ada, iaitu penyayang. Okey. Marilah kita tengok perenggan yang kedua. Jadi perenggan pertama ini adalah berkaitan dengan Puan Malini. Manakala perenggan yang kedua ini adalah berkaitan dengan Puan Zila. Okey, marilah kita tengok Puan Zila. Jadi dia cakap Puan Zila merupakan jiran kepada Puan Malini. Beliau seorang guru. Okey, guru yang mengajar di mana? SJKC Selayang Baharu. Manakala hobi Puan Zila ialah membuat kek. Okey, kita gariskan saja murid sekalian. Nanti baru kita tengok balik. Puan Zila membuat kek untuk Varuni pada majlis sambutan ulang tahun kelahiran Varuni. Jadi ini ada apa-apa yang berkaitan dengan Puan Zila? Tiada. Cuma dia beritahu apa yang Puan Zila buat. Okey? Itu saja. Apa yang berlaku. Itu saja. Lepas tu kita tengok. Beliau menghantar kek yang dibuat kerana apa? Kerana beliau amat prihatin terhadap Varuni. Jadi di sini ada apa-apa yang berkaitan dengan Puan Zila? Ada prihatin. Dia juga Puan Zila merupakan seorang yang prihatin. Beliau juga seorang yang penyayang. Okey, jadi di sini ada penyayang lagi ya. Beliau menganggap Varuni seperti anaknya sendiri. Ada apa-apa yang berkaitan dengan Puan Zila? Tiada. Dia cuma menyatakan dia anggap Varuni seperti anaknya sendiri. Okey, jadi seperti yang kita boleh lihat dalam perenggan pertama ini kita ada prihatin, perenggan kedua pun ada prihatin. Maksud dia ini ialah persamaan. Okey, di sini ada penyayang, di sini pun ada penyayang. Okey, marilah kita tengok yang lain. Jadi di sini ada doktor, guru. Okey, berbeza. Okey, jadi ini pun boleh diterima juga murid sekalian. Hospital Selayang, SJKC Selayang Baharu, tempat kerja yang berlainan. Okey, boleh diterima juga. Tetapi untuk membuat kek ini hobi, di sini perenggan pertama tidak menyatakan tentang Puan Malini, apa hobi Puan Malini, tiada dinyatakan. Jadi ini tidak boleh digunakan sebab hanya ada menyatakan hobi Puan Zila sahaja. Okey. Jadi seperti yang murid sekalian nampak, maka jawapan dia ialah okey, tempat kerja mereka berlainan iaitu Puan Malini ialah seorang doktor yang bekerja di Hospital Selayang, manakala Puan Zila ialah seorang guru yang bekerja di SJKC Selayang Baharu. Manakala mereka dua-dua adalah seorang yang penyayang dan prihatin. Okey? Jadi begitulah jawapan kita pada hari ini murid sekalian. Okey, untuk ini cikgu perlukan murid sekalian untuk salin jawapan ini ke dalam buku latihan kamu. Dengar dengan teliti murid sekalian, sila salin peta ini ke dalam buku latihan kamu. Manakala untuk Puan Malini gambar ini tak payah lukis gambar ini. Kamu hanya perlu lukis satu bulatan ini, tulis
Puan Malini begitu. Okey? Dan Puan Zila begitu. Cukup. Okey, tak payah lukis gambar ini. Dan yang lain ikut saja apa yang cikgu bagikan ini. Okey? Jadi sementara itu murid sekalian boleh menghentikan video ini seketika jika anda perlukan masa untuk menyiapkan tugasan ya. Okey. Seterusnya apabila kamu sudah habis salin, kamu boleh teruskan video ini lah. Baiklah, cikgu akan terus ke bahagian seterusnya iaitu pada muka surat 68. 68. Marilah kita tengok muka surat 68. Okey. Terlebih dahulu cuba kita baca bersama-sama. Pelbagai bangsa satu jiwa. Apa maksud pelbagai bangsa satu jiwa? Pelbagai bangsa maksudnya kita berlainan kaum. Misalnya di Malaysia, kita ada Cina, India, Melayu, Iban, Melanau, Dayak, Murut, Dusun, orang asli, dan lain-lain. Banyak lagi. Tapi kita ada satu jiwa. Apa maksud satu jiwa? Maksudnya kita boleh hidup harmoni. Kita ialah orang Malaysia, satu jiwa. Jadi bulan ini kita telah masuk ke bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Jadi kita patut ada semangat, saling hormat, menghormati. Marilah kita baca pantun ini ya. Pokok kelapa di tepi telaga. Pokok kuini di tepi laman. Bertegur sapa jiran tetangga. Hidup harmoni zaman berzaman. Jadi di depan ini, dua ini kita panggil sebagai pembayang. Apa maksud pembayang? Pembayang itu maksudnya dia macam macam kalau kita hendak keluar, murid sekalian, kita mesti pakai pakaian yang paling cantik, betul tak? Sebab kita hendak keluar, kita mesti ada makeup sikit, kita pakai kasut yang paling cantik dan sebagainya. Kita cuba membuat kita nampak cantik. Jadi pembayang ini tugas dia ialah juga hampir sama. Sebagai macam untuk membuat rangkap ini nampak cantik macam satu pembuka. Jadi selalu yang kita tengok maksud utama ialah di sini. 1 dan 2 ini. Yang pembayang itu kita tidak lihat. Kita cuma tengok yang 2 ini. Apa maksud ini? Jadi maksud dia ialah bertegur sapa jiran tetangga. Maksudnya kita kalau nampak jiran, kita mesti bertegur. Sapalah, kita mesti cakap, selamat pagi pakcik, selamat pagi makcik, apa khabar, selamat petang, kita tegur. Barulah hidup harmoni berzaman-zaman, zaman berzaman. Maksudnya barulah kita boleh hidup aman damai, tidak bergaduh dengan jiran kita, sebab mungkin jiran kita berlainan agama ataupun budaya dan bangsa dengan kita kan. Jadi kalau kita berbaik-baik dengan mereka, mereka berbaik-baik dengan kita, maka kita boleh hidup dalam harmoni. Zaman berzaman bermaksud lama, sehingga kita tua, sehingga anak kita, zaman anak kita, lepas tu cucu kita pun, semua orang masih hidup harmoni, tiada berperang, semua orang saling hormat. Hormat. Baiklah, kita tengok perenggan yang kedua dan ketiga. Jadi di sini ada bagi pilihan untuk kamu menyiapkan ini. Jadi sumbangan. Sumbangan apa itu sumbangan? Sumbangan maksudnya kamu memberi bantuan lah. Jadi sumbangan boleh dalam bentuk uang kah, ataupun bentuk makanan kah, ataupun bentuk bantuan. Kamu bantu. Larangan maksudnya kamu menghalang sesuatu untuk berlaku. Kamu larang. Jadi di sini buluh joran dijadikan galah, kait berangan di tepi muara.
jika jiran menghadapi masalah, berikan apa? Usah berkira. Jadi dia sini menyatakan jika jiran menghadapi masalah, maksudnya kalau kita nampak jiran kita ada masalah, ada susah dalam kesusahan, kita perlu berikan apa? Usah berkira. Usah berkira maksudnya janganlah kita lain kali cakap, dulu saya tolong kamu, kamu perlu tolong saya. Jangan kita berkira begitulah. Maksudnya kita bantu dengan ikhlas. Jadi kita berikan sumbangan, kita beri bantuan. Kalau kita nampak jiran kita angkat sesuatu barang terlampau berat, tidak boleh angkat, kita tolong. Okay? Maka lain kali jangan kita berkira sangat, kita tolong dengan ikhlas. Seperti dalam kelas juga, murid sekalian, kalau kita nampak rakan kita dalam kesusahan, jangan lepas kita tolong dia, kita berkira pula, dulu saya tolong kamu, kamu perlu tolong saya balik. Jangan kita berkira. Okay, kita mesti menolong dengan ikhlas. Okay? Kita tengok yang kedua. Pohon melati tumbuh sekata, harum mewangi di pinggir jalan. Saling apa sesama kita, kunjung mengunjungi, jadikan amalan. Jadi kita perlu saling apa sesama kita. Maksudnya kita perlu buat apa antara kita semua. Kita perlu hormati antara sesama kita ataupun rindui. Apa maksud rindu? Rindu maksudnya kita sentiasa terfikir seseorang itu, kita mau jumpa dia. Kalau tidak jumpa dia, kita rasa macam tidak senang hati, rasa sedih, rindu. Kalau kita hormat, maksudnya kita tidak buat sesuatu yang membuat dia marah ataupun membuat dia sedih, membuat dia malu. Kita hormat. Okay? Macam kalau dalam kelas kamu hormat cikgu, kamu kena dengar apa yang cikgu ajar. Kalau cikgu sedang mengajar, dengar dengan teliti. Maksudnya kamu sudah menghormati cikgu, menghormati seorang guru. Okay? Jadi kunjung mengunjungi, jadikan amalan. Maksudnya, jadikan amalan maksudnya kita perlu buat. Kita sesuatu yang baik untuk dibuat. Maksudnya kunjung mengunjungi maksudnya kita berkunjung, kita pergi cari jiran kita, bermain. Kita mungkin kalau kita ada buat kek, kita boleh hantar kek ke rumah jiran, lepas tu sambil berbual-bual dengan jiran. Jadi kita perlu saling apa? Kita perlu saling hormati sesama kita. Kita perlu saling hormatlah, barulah kita boleh kunjung mengunjungi. Kalau kita tidak hormat, mana boleh kita kunjung mengunjungi kan? Mesti kita akan bergaduh. Okay, jadi kita perlu saling hormat. Misalnya kita nampak ada jiran kita sedang sembahyang, mungkin mereka berlainan agama dengan kita. Jangan kita pergi menyatakan sesuatu yang menyakitkan hati. Sebab itu agama mereka. Mungkin kita tidak faham apa ritual ataupun apa cara mereka membuat sembahyang mereka kan. Janganlah kita pergi komen. Kita hormat. Kita kena hormat. Okay? Sebab setiap agama adalah berlainan. Okay? Ataupun kalau kita nampak jiran kita sedang memasak sesuatu. Lepas tu kita rasa, bau dia agak kuat, kita kurang senang hati, tidak berapa suka. Janganlah kita marah, kita mesti hormat jiran kita. Tapi mungkin kita bolehlah beritahu jiran kita, lain kali masak mungkin ada cara lain kah untuk supaya bau itu tidak terlampau kuat dan sebagainya. Kita boleh berbincang. Jangan kita terus mau berteriak-teriak begitu. Okay? Jadi untuk bahagian ini, cikgu pun perlu murid sekalian untuk salin sajak ini bermula dari yang pertama tadi. Yang ini bermula dari sini dengan tajuk dia murid sekalian dengan teliti salin tajuk, salin ini, dan salin ini, dan salin ini,
dengan jawapan dia. Untuk pilihan ini, tak payah salin. Okey, cikgu ulang semula, murid sekalian. Cikgu perlu murid sekalian untuk salin tajuk. Salin rangkap pertama ini, salin rangkap kedua, dan ketiga, termasuk jawapan. Tetapi yang pilihan ini, tak payah salin. Okey, ke dalam mana? Ke dalam buku latihan kamu. Buku latihan kamu. Okey? Baiklah, seterusnya kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu 68. Jika murid sekalian perlukan masa untuk salin jawapan, anda boleh hentikan video ini seketika dan sambung kemudian. Baiklah, kita tengok muka surat 69. 69 ya. Okay, 69 ialah berkaitan dengan kata dasar. Okey. Jadi marilah kita baca bersama-sama. Muju ada tempat berteduh. Muju maksudnya nasib baik. Ada tempat berteduh. Tempat berteduh maksudnya tempat untuk melindungi diri sendiri daripada mungkin hujan kah, kilat kah, panas kah, dan sebagainya. Okey. Jadi Minjun, Ravi, Hanif dan kawan-kawan sedang bermain di padang. Mereka bermain buayan dan papan gelongso dengan gembiranya. Jadi kita boleh nampak ada kata dasar iaitu main. Apa maksud kata dasar? Kata dasar ialah perkataan asal tanpa ada tambahan imbuhan. Jadi ber ini ialah imbuhan. Manakala main ini ialah kata dasar. Tiba-tiba hujan renyai-renyai. Mereka tidak membawa payung. Mereka berlari ke rumah Rasimi untuk berteduh. Okay, jadi mereka tidak membawa. Jadi membawa imbuhan mem ini ialah imbuhan mem. Manakala bawa ini ialah kata dasar. Okay. Jadi kita tengok apa yang seterusnya berlaku. Rasimi membuka pintu rumah. Kawan-kawan meminta izin masuk ke rumahnya. Okay, jadi membuka ini adalah kata terbitan. Jadi imbuhan dia ialah mem. Manakala kata dasar ialah buka. Meminta juga sama, imbuhan ialah me. Manakala kata dasar ialah minta. Rasimi mempersilakan kawan-kawannya masuk. Ibu Rasimi menghidangkan mihun goreng dan air teh. Jadi di sini mempersilakan, sila ini ialah kata dasar, manakala sila ini ada dua awalan, yaitu awalan mem dan awalan per, dan satu akhiran yaitu kan. Okay? Menghidangkan, jadi hidang ini ialah kata dasar dengan imbuhan apitan iaitu awalan meng dan akhiran kan. Okey, jadi hari ini kita cuma tengok ini kata dasar lah. Okey, kata dasar bermaksud perkataan asal tanpa ada perubahan ataupun pertambahan. Okey, kita tengok yang di bawah. Rasmi berapa dengan Minjun. Jadi Rasmi berbual dengan Minjun. Jadi bual ini ialah kata dasar. Ibu Rasmi membuka switch television. Maksudnya dia buka television lah supaya boleh tonton television. Jadi Hanif mengapa? Air kopi. Menghirup. Maksudnya dia minum lah air kopi. Manakala Ibu Rasmi layan kawan-kawan Rasimi seperti keluarganya sendiri. Okey, jadi di sini menyatakan kata dasar ialah kata yang menjadi dasar pembentukan sesuatu kata. Contohnya Amin menjaga ibunya, kata dasar untuk menjaga ialah perkataan jaga. Maksudnya kita buanglah itu imbuhan. Okey. Jadi untuk bahagian ini murid sekalian tidak perlu isi ya, murid sekalian tidak perlu salin, tidak perlu salin. Setakat kita berbincang di sini cukup.
Nanti minggu depan cikgu akan bagi latihan lain yang berkaitan dengan kata dasar, dengan kata tembitan. Okey, jadi murid sekalian tak perlu salin. Okey, kita tengok muka surat terakhir yang kita akan berbincang pada hari ini, iaitu muka surat 70. Okey, ini juga kita akan berbincang bersama-sama. Nanti murid sekalian perlu salin, salin dalam buku latihan. Okey. Berbakti kepada jiran. Apa maksud berbakti? Berbakti maksudnya kamu berjasa, kamu membantu jiran kamu. Jadi Hanif dan kawan-kawannya membantu Ravin. Mereka membersihkan taman burung mininya. Mula-mula apa mereka buat? Jadi membantu. Ini ialah imbuhan. Manakala bantu ialah apa? Apa yang kita belajar tadi? Iaitu kata dasar. Okay, jadi di sini ada bagi kita 4 pilihan untuk menyiapkan setiap ini. Jadi kita ada berasa, berkicau, mencuci, dibawa. Jadi ini ada imbuhan ber dengan rasa, ber dengan kicau, mem dengan cuci, di dengan bawa. Okey, jadi mula-mula Hanif dan kawan-kawannya berkumpul di Taman Burung Ravin. Beberapa alatan dibawa oleh mereka. Jadi mereka berkumpul. Mereka mula-mula berkumpul. Lepas tu mereka membawa. Jadi alatan ini sebab dipengaruhi oleh kata kerja ini, maka kita guna imbuhan di. Jadi lepas imbuhan di mesti ada oleh diikuti dengan kata ganti nama diri. Jadi mereka ini ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi mereka ini bermaksud Hanif dan kawan-kawannya lah. Okey. Segulung hos diambil oleh Hanif di tepi taman burung itu. Jadi diambil. Hos ini dipengaruhi oleh ambil. Jadi kita guna imbuhan di dengan oleh. Siapa yang buat perbuatan ini? Ialah Hanif. Jadi Hanif ialah selepas oleh lah. Okey, jadi badi air itu apa? Oleh Ravin dibawa. Tidak mungkin dia berkicau kan? Badi air itu tidak mungkin akan berkicau. Jadi badi air itu dibawa oleh Ravin. Okey, dibawa. Jadi murid sekalian boleh hentikan video ini seketika jika anda perlu salin jawapan. Sebab anda perlu salin, semua ini bermula dari tajuk, semua ini ke dalam buku latihan kamu ya. Seterusnya, Ravin menjirus air ke lantai taman itu. Maksudnya dia siramlah air ke lantai. Minjun apa? Minjun mencuci lantai taman burung itu. Dia mencucilah manakala dia cuci guna ini penyapu ini. Lepas itu mereka apa gembira? Mereka berasa gembira apabila melihat banyak burung. Okey. Burung-burung itu apa? Berkicau dengan riangnya. Okey, jadi murid sekalian sila salin semua ini dengan jawapan sekali untuk menyiapkan semua inilah. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas pada hari ini, murid sekalian boleh menghentikan video ini seketika jika perlukan masa untuk salin jawapan lah. Okey, jadi cikgu akan pergi ke bahagian seterusnya. Sebelum cikgu akhiri kelas pada hari ini, cikgu akan membuat sedikit kesimpulan tentang imbuhan yang murid sekalian telah pelajari pada hari ini, iaitu imbuhan di, mem, dan ber. Okey, jadi di bermaksud dipengaruhi oleh sesuatu perbuatan lah. Kalau misalnya saya disengat, maksudnya saya disengat. Saya kena sengatan itu. Okey, saya dipengaruhi oleh perbuatan ini. Bukan saya yang buat, tapi saya dipengaruhi. Jadi saya disengat. Ramli dilanggar oleh Salim. Maksudnya Salim melanggar Ramli. Lah kan? Jadi Salim yang membuat perbuatan ini, tapi Ramli dipengaruhi oleh perbuatan ini. Ramli dilanggar. Jadi kita guna imbuhan di. Untuk ini,
sedang melakukan imbuhan me ialah selalu kita guna untuk sedang melakukan sesuatu perbuatan ataupun seseorang itu dia lakukan perbuatan tersebut. Misalnya ibu sedang memasak, maksudnya ibu sekarang buat apa? Ibu sekarang masak sesuatu. Saya sedang membaca buku, maksudnya saya sekarang buat apa? Saya baca buku. Jadi saya guna imbuhan mem. Saya yang membuat perbuatan ini. Ibu yang membuat perbuatan ini. Okay? Dan imbuhan bermakna kita mempunyai atau ada. Misalnya selalu kita guna untuk perbuatan yang memang kita dari lahir ataupun kita boleh pelajari perbuatan tersebut. Misalnya berenang. Kita lepas kita berenang, kita belajar berenang, maksudnya kita mempunyai kemahiran ini. Kita sudah pandai. Ataupun berlari. Semua orang dari kecil, baby akan belajar untuk berlari. Terlebih dahulu berjalan dulu. Jadi semua orang belajar untuk berjalan. Lepas belajar berjalan, kita mempunyai kemahiran untuk berjalan ataupun berlari. Okay, jadi saya pandai berenang, Suzan berlari ke arah pokok itu, guna imbuhan ber. Okay? Jadi boleh kita guna imbuhan saya bermakan sebab kita dari kecil kita belajar makan kan? Tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab makan itu kita tak payah belajar. Kita memang sudah pandai makan. Jadi kita tidak perlu cakap, kamu mempunyai kemahiran makanlah. Jadi kalau saya tidak mempunyai kemahiran makan, saya tidak boleh makanlah. Saya tidak pandai makan. Tidak, bukan begitu. Okay? Jadi makan itu kita tidak boleh tambah imbuhan ber. Dan ada lagi lah, lain kali cikgu akan terang dengan lebih teliti lagi. Okay? Jadi untuk bagian ini, murid sekalian tak payah salin. Tidak perlu salin. Okay? Tidak perlu salin. Okay? Baiklah, kelas cikgu sampai saja di sini pada hari ini. Cikgu harap murid sekalian mempelajari tentang kata dasar dan imbuhan. Harap penjelasan cikgu adalah jelaslah dan tidak terlampau laju. Jika ada apa-apa murid sekalian yang ingin cikgu membuat penambahbaikan, boleh sentiasa komenlah di video cikgu supaya lain kali cikgu boleh membuat penambahbaikan untuk kelas yang seterusnya. Okay, sebab agak susah cikgu sekarang pun membuat rakaman begini. Okay, cikgu tidak nampak respon kamu. Jadi cikgu tidak tahu sama ada kamu betul-betul memahami apa yang cikgu ajar. Begitu. Ya, itu adalah salah satu kekangan lah. Okay, dan cabaran yang dihadapi apabila kita belajar dan cikgu mengajar dalam normal yang baharu ini. Begitulah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Murid sekalian, sila jaga diri anda baik-baik. Sentiasa makan makanan yang berkhasiat. Dan cikgu berdoa murid sekalian sentiasa dalam keadaan yang sehat. Okey, bye-bye. Sehingga kita berjumpa lagi.